Okey, boleh mula. Syam, boleh ni start. Okey, Assalamualaikum. Kali ini kami ingin membentang tentang prototipe perangkap tikus. Seperti yang anda semua lihat, ini adalah prototipe kami. Kami gunakan bahan-bahan kita semula saja sebab PKP tak boleh nak beli barang, so terpaksalah guna bahan yang ada. Okey, ini adalah perangkap tikus kami. Yang di sisi tu ada tangga. Ada tangga untuk tikus naik dan dekat tangga tu nanti akan diletakkan umpan seperti sebut-sebut makanan supaya tikus tu akan naik ke tangga tu lah. Dan bila tikus tu naik ke tangga, tikus-tikus akan terjatuh masuk ke dalam lubang tu. Okay. Seperti yang anda lihat, kotak ni sebenarnya tertutup tapi sebab nak tunjuk bahagian dalam kami buka. Apabila tikus tu masuk, dia akan terjatuh terus ke dasar kotak. Lepas tu, yang selindir yang warna putih tu merupakan roller supaya mencegah tikus daripada memanjat semula naik ke atas untuk keluar. Syamira boleh dekatkan kamera ke roller tu? Okay, tengok roller tu dia boleh berpusing tau. Bila tikus tu cuba memanjat, roller tu akan pusing-pusing-pusing menyebabkan tikus tu tergelincir jatuh. So tak bolehlah nak panjat balik. Menyebabkan tikus tu akan perangkap. Okay. Syamira boleh buat demo tak? Seperti yang anda lihat, bila tikus tu masuk, dia akan tergolek jatuh ke bawah and then roller tu akan berputar sampailah tikus tu jatuh ke bawah. So macam biasalah nanti tikus tu tak boleh nak naik balik. Tapi kat sini kami mempunyai kelemahan lah sebab memerlukan bahan yang lebih memerlukan bahan yang lebih berkualiti daripada yang ini. Okay, itu saja. Seterusnya pembentangan slide. Okey, seterusnya kami akan membentangkan tentang prototipe perangkap tikus yang telah kami bina. Perangkap tikus ini diberi nama Retrotrap yang bermaksud perangkap tikus dari bahasa Itali. Objektif kami membina Retrotrap ini yang pertama, membuat perangkap tikus yang mesra alam dengan menggunakan bahan terpakai. Yang kedua, memerangkap tikus supaya bilangan tikus berkurang di kawasan sekitar. Yang ketiga adalah mengelakkan penyakit berjangkit yang disebabkan oleh tikus daripada terus menular dalam kalangan penduduk di sekitar kawasan tersebut seperti penyakit leptospirosis yang lebih dikenali sebagai kencing tikus. Objektif yang keempat ialah meningkatkan lagi kadar kebersihan di sekitar kawasan bangunan lama itu. Untuk menyediakan Retrotrap, kita hanya memerlukan 4 bahan sahaja. Yang pertama, kotak, botol plastik, lidi dan gam kuat. Sebuah kotak yang digunakan untuk menyediakan Retrotrap ini hanyalah berharga 70 sen. Manakala 4 botol plastik perlu digunakan untuk menyediakan Retrotrap. Satu botol plastik berharga 50 sen. Dan jumlah harga botol plastik ialah
RM2. Yang ketiga ialah lidi. Sepaket lidi berharga RM2.50. Dan yang bahan yang terakhir ialah gam kuat berharga RM2. Jadi jumlah kos penyediaan Retrotrack hanyalah berharga RM7.20. Seterusnya, untuk menyediakan model sebenar Retrotrack, kita memerlukan kotak simpanan, tin minuman, rod besi, papan MDF dan pistol perekat panas. Sebuah kotak simpanan hanyalah berharga RM10. 4 tin minuman bagi menggantikan botol plastik tadi hanyalah berharga RM1.20 seunit dan jumlah harganya ialah RM4.80. Yang ketiga ialah rod besi. Kuantiti yang diperlukan hanyalah 4. Seunit rod besi ialah 60 sen dan jumlahnya ialah RM2.40. Yang keempat ialah papan MDF. Kita hanya memerlukan sepapan, jadi harganya ialah RM2.80 sahaja. Yang kelima ialah pistol perekat panas yang harga seunitnya ialah hanya RM4. Jadi jumlah kos penyediaan model sebenar Retrotrack ialah RM24. Seterusnya, kekuatan yang terdapat pada Retrotrack kami ialah yang pertama, dapat menangkap tikus dalam kuantiti yang banyak kerana apabila tikus itu masuk dalam perangkap kami, tikus tersebut akan berkumpul di bahagian bawah kotak dalam kuantiti yang banyak, tak kisah berapa banyak. Yang kedua, boleh digunakan berulang kali. Yang ketiga, senang dikendalikan dan dibawa ke mana-mana, bertukar tempat kerana model kami ringan sahaja. Yang keempat, melibatkan kos yang murah kerana kami menggunakan bahan-bahan kita semula. Seterusnya, kelemahan Retrotrack. Yang pertama, kotak yang digunakan mudah digigit oleh tikus. Jadi, penambahbaikan yang boleh dilakukan ialah dengan menggantikan kotak tersebut kepada kotak penyimpanan plastik. Yang kedua, tangga yang diperbuat daripada kotak untuk tikus pergi ke ruang perangkap tidak kukuh. Kerana kami hanya menggunakan kotak dijadikan sebagai tangga. Jadi penambahbaikan yang boleh dilakukan ialah dengan menggantikan kepada papan MDF. Yang ketiga ialah botol plastik yang dijadikan sebagai pemutar sukar berfungsi dengan baik. Dan penambahbaikan yang boleh dilakukan ialah dengan menggantikan botol plastik kepada tin minuman dan pemutar kepada rod besi. Sekian, terima kasih.